Okey, sudah mula. Sorry. Okey, so hari ini kita akan masuk satu tajuk baru, bilik atur dan gabungan. Tajuk ini dari segi pengiraan tak banyak, tapi dia perlu kefahaman yang tinggi. So di sini cikgu mula dengan aktiviti dulu. Okey, katakan sekarang cikgu bagi awak dua nombor. Nombor 1 dan nombor 2. Okey, cikgu minta kamu susunkan, tengok yang warna kuning ni punya. Kamu susunkan dua nombor ini. Okey, syaratnya awak boleh berulang susun dua nombor ini, susun dua kali lah, susun dua, boleh letak dua kali dan nombor itu boleh berulang. Apa nombor yang mungkin cikgu letak? Bagi cadangan kejap. Apa nombor yang cikgu boleh letak? Idea? Katakan cikgu bagi nombor 1 dan 2. Cikgu suruh awak susun jadi nombor 2 digit nombor 2 digit di mana nombor itu boleh berulang. Maksudnya satu boleh tulis dua kali kalau awak nak. Okey, apa nombor cikgu boleh tulis bagi cadangan? Tak faham. Contohnya cikgu boleh letak 1, 2. Saya ambil dua angka ini, cikgu bentukkan nombor 2 digit iaitu 12. Okey. Bagi contoh lain, syaratnya okey, 1, 3. Boleh? Tak ada, cikgu hanya bagi awal 1 dan 2. 1. Okey, 1, 1. Okey, Afiq, cadangan? 2, 1. Okey, 2, 1. Akhir? 2, 2. 2, 2. Okey. Damia? Ada lagi? Tak. Ada lagi? Tak ada dah. Tak ada. Okey, so kita kata untuk susunkan, kalau cikgu bagi 2 digit dan minta bagi awak 2 nombor dan suruh awak susunkan dia jadi nombor 2 digit di mana syaratnya nombor itu boleh berulang, kita ada 4 cara. Boleh? Kita ada 4 cara. Okey. Kalau sekarang cikgu suruh kamu susun semula, tapi nombor tak boleh ulang. Maksudnya kalau dia sudah ambil sebagai digit puluh kita, dia tak boleh jadi digit sah kita. Okey, cikgu nak tanya Hanan, antara 4 cadangan ini yang mana tak boleh? Kalau sekarang cikgu tak pernahkan awak ulang. Hanan? Ya. Okey. Tadi cikgu pernahkan awak ulang. So kawan kamu sudah bagi 4 cadangan. So kita kata ada 4 cara untuk cikgu susunkan ini. Tapi sekarang kalau cikgu bagi satu arahan baru, cikgu kata nak susun 2 digit, 2 angka ini, tapi nombor tak boleh ulang. So antara 4 ini, antara 1, 2, 3, 4 ini, yang mana sebenarnya tak boleh? 1 dengan 3. 1 dan, sorry? 1 dengan 3. 1 dan 3 yang boleh kan? Okey. Okey, so ini kita akan buang, ini kita akan buang. So kita tinggal 2 cara. Boleh So ini yang kita akan belajar dalam tajuk ini, di mana dia akan bagi dia kadang-kadang bagi kita nombor, kadang-kadang dia bagi kita huruf, kadang dia bagi kita angka. Lepas tu dia akan bagi arahan suruh kita susun. Dia akan suruh kita susun dan dia akan bagi kita syarat lah. Contohnya tadi cikgu bagi susun semua, nombor boleh berulang. B, cikgu minta susun semua tapi kali ini nombor tak boleh ulang. Dan minat soalan dalam tajuk ini, cikgu sebenarnya tak akan tanya awak apa cara susun semua itu. Cikgu hanya akan tanya ada berapa cara untuk susun benda ini. Ada berapa cara untuk susun benda ini. Tapi untuk nombor yang sikit macam ini, memang kita boleh macam tadilah, kita pergi susun semua dapat jawapan dia. Okey, cikgu sambung lagi. Kalau cikgu bagi 3 digit cikgu bagi 3 digit, kamu cakap pula ada berapa cara nak susun Kejap Okey. Nisa bagi satu cadangan. Okey, Nisa bagi satu cadangan. Kalau kali ini cikgu bagi 3 nombor, 1, 2, 3. Dan cikgu minta kamu susunkan nombor 3 digit. Dan syarat kali ini ialah boleh ulang. So apa nombor yang boleh, Nisa? 1, 2, 3.
Okey, 1, 2, 3. Okey. Irene? 2, 1, 3. 2, 1, 3. Okey. Syifa? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Syifa. Fatim? 1, 1, 1. 1, 1, 1. Okey, sekarang seorang bagi saya 3. Idea? Ada lagi? 3, 3, 3, 3. Okey. 3, 3, 3. Okey, lagi? Idea? 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2. Satu lagi? 2, 3, 2, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Okey ya. Afiq, 3 lagi? 3, 1, 2. 3, 1, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Satu lagi? Ya. 1, 3, 2. 1, 3, 2 dah. 3, 2 sudah. Okey, orang lain cuba cek apa lagi nombor tak ada lagi ya. Okey, sambung. Ada lagi? Dapat? Tak jumpa lah. Ya. Jumpa. Okey, orang lain tak apa, tak apa. Orang lain ada tak sesiapa jumpa? Okey, mungkin cikgu sok sikit untuk kamu senang tengok sebab lompat-lompat angka ni kan. Okey, kejap. Sorry. Okey, ada lagi? Cuba kamu tengok. Siapa boleh bagi idea? Siapa nampak lagi? 1, 1, 3. Okey, 1, 1, 3. 1, 1, 3. Itu kecilkan sikit dah. Boleh nampak? Boleh nampak. Apa lagi? Nampak banyak lagi kan? 1, 1, 2. Banyak lagi. 1, 1, 2. 2, 2, 1. 2, 3, 1. 2, 1. Okey, 3, 3, 1. Apa lagi? 3, 3, 2. 3, 3, 2. Okey, dah nampak sudah. 3, 2, 1. 3, 2, 2. 3, 2, 2. Okey, mungkin cikgu letak tepi Banyak untuk sangat lah teacher. Sekejap. Sekejap lah. Cikgu sok sekejap. Tak, cikgu nak bagi awak tengok sesuatu sebenarnya. So kita kena sabar buat kejap. Kejap lah. Okay. So untuk mudahkan cikgu letak 2 di satu tempat, 3 di satu tempat lah ya. Okay, 3 punya di satu tempat. Supaya cikgu boleh besarkan balik ya. Okey, sambung. Banyak lagi kan? Okey, sambung. 2, 3, 3. 2, 3, 3. Siapa nampak siapa cakap kan? 2, 3, 3. 1, 3, 3. 1, 3, 3. 2, 1, 3. Bukan. 2, 3, 1. 2, 3, 1 sudah. 1, 3, 1. Boleh ulang kan? 1. Boleh ulang. 3, 1. 2, 3, 1. Sorry apa? 2, 3, 1. 2, 3, 1 sudah. 2, 1. 1, Orang lain? 1. 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1, 1. Okey, apa lagi? 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1, 2.
dah. 313. 313. Mana orang lain semua tak ter... Okey, in charge dulu. Syifa dengan Fatin fikirkan satu punya. Okay? Irene dengan Nisa fikirkan dua punya. Hanan dengan Tami Alisa fikirkan tiga punya yang tak cukup. Okey, lelaki 3 orang. Aidil fikirkan satu, Afiq fikirkan dua, Akil fikirkan 3. Apa lagi yang tak cukup? Okey, concentrate dengan ini. Cikgu tunggu Logik 212 teacher. Okay, sorry? 212. 212. 122. 122. Logiknya dia sepatutnya sama baris. Ni cikgu tak tahu satu cukup ke tak cukup, tapi 2 dan 3 mesti tak cukup. 223. Okey, 2, 2, 3. 311. 3, 1, 1. Okey. 232. 2, 3, 2. 322. 3, 2. 322 ada dalam teacher. Kalau 3, 2, 2 adalah. 332. 3, 3, Pun 2. ada dah. Adalah. Fikirkan lagi. Dia sangat pasti 3 mesti tak cukup. 1 dan 2 cikgu tak pasti. Sengaja cakap tak pastilah supaya awak fikir lagi. E, D, F. Cikgu susun dalam keadaan supaya senang sikit untuk kamu tengok apa yang tak cukup. So, I dan J. I dan J. Tengok apa yang tak cukup ya. Teacher, 3, 2, 3. 3, 2, 3. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? So, semua ada berapa cara? Ada 9. Ada 9? 27. Baris ada 9. Ada 3. 27 cara. 27 cara. Boleh? Okey. Kalau sekarang cikgu kata susun semua tapi tak boleh ulang. Maksudnya mana kena puan ya? Okey. Cikgu tak tilik cikgu tukar kuning aja. Atau mana boleh ambil senang sikit. Okey, siapa yang tadi in charge putih punya nombor 1 punya? Mana yang boleh ambil kalau sekarang cikgu kata susun 3. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. 1, 3, 2. 1, 2, 3. Okey, 1, 3, 2. Ada lagi? Itu je. Okey, orang kumpulan 2 punya? Yang boleh ambil? Siapa tadi in charge 2 punya? 213. Okey, 2, 1, 3. 211. 211 tak boleh? Satu sudah ulang. 231. Okey, 2, 3, 1. Cek balik ya, kalau ada cakap ya, kumpulan 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey, 3, 2, 1. Dan 312. 3, 1, 2. Ada lagi? Ada lagi? Hai. Ada lagi? Tak ada lah So kalau cikgu kata susun semua tanpa ulangan, kita ada berapa cara? 6. So kamu akan nampak kalau dia boleh ulang, cara kita lebih banyak. Tapi kalau tak boleh ulang, cara kita kurang. Tapi itulah dia kan. Cikgu tak akanlah tiap-tiap kali kita pergi susun macam ini. Maka buat satu soalan ini setengah jam baru boleh siap satu soalan. Okay. So sebenarnya untuk buat soalan ini, satu cara memang kita buat macam inilah, pergi senaraikan semua yang ada. Tapi satu cara lagi kita boleh buat ialah kita buat macam gambar raja pokok. Kamu pernah belajar tak kepalang kalian gambar raja pokok?
dalam matematik? Ada belajar tak? Benda-benda macam ini. Mana pen cikgu? Ada belajar tak benda-benda macam ini? Ada tak? Boleh lukis lagi? Ada? Ada. Ada, okey. So kita boleh gunakan idea ini untuk buat soalan. Maka lebih senang. Okey, cara dia macam mana? Okey, kejap. Sorry ya, cikgu nak move sikit. Cara dia macam ini ya, kita. Okay. So apa yang kita akan buat ialah kita buat macam ini. Okay, cikgu besarkan. Okay. Tadi kita nak susun 3 digit kan? So apa yang kita fikirkan? Okay, inilah digit pertama kita. So kita boleh susun angka 1, 2 ataupun 3. Okay. Untuk digit kedua yang kita boleh susun 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa ini? Okay. Kemudian ini pun sama. 1, 2, 3. Dan kita sambung lagi untuk digit yang ketiga. Kejap. Halo. Kenapa bos? Saya tak tahu. Saya email WhatsApp kepada dia. Bos, nanti saya call boleh tak? Saya tengah online kelas. Okay. Okay. Macam ini. Boleh. So kita ada digit 1, digit 2, digit 3. Kita buat gambar raja pokok ini. Lepas tu kita bilanglah ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kalau kamu boleh imaginekan, sini ada 9. Mesti benda yang sama juga berlaku untuk sebelah sini. Kalau cikgu lukis, juga ada 9. Dan kalau cikgu lukis lagi untuk sebelah sini, juga ada 9. So kalau kamu jumlah semua ini 27 cara. Boleh. Tapi kenapa pula? Okay? Kenapa pula bila tadi cikgu kecilkan sorry. Mana nak kecilkan ini? Okay. Cikgu kecilkan. Okay. Tadi kalau soalan dia kata kalau benda ini tidak boleh ulang. Kenapa kita tak ada 27 cara? Okay. Kita tengok balik. Okay. Digit 1 kita masih ada 3 caban. Tapi untuk digit 2 adakah kita masih ada 3 caban? Idea? Kalau dia tak boleh ulang. Tak kot. Caban mana kena buang? Ulang balik, ulang balik. Okey, tadi kita aktiviti pertama kita benarkan digit itu boleh ulang. So itu sebabnya bila sampai digit kedua cikgu masih boleh tulis 1, 2 ataupun 3. Tapi kalau sekarang soalan saya digit itu tak boleh ulang. Sorry, cikgu serupa pakai awak tengok satu benda dulu. Kejap, idea nanti cikgu toilet. Okey, kalau kamu tengok gambar raja ini, baris pertama ini lah itu yang awak nampak 1, 1, 1, boleh? 1, 1, 1. Yang kedua, tadi cikgu tak sok kedua saya. Okay, ini 1, 1, 3. 1, 1, 2. Kalau kamu tengok. Yang ini, yang kamu nampak cursor cikgu kan? Yang 3 ini ialah jawapan untuk 3 ini. Untuk 3 ini, ialah jawapan untuk 3 ini. Kalau untuk siapa nak tahu. Okey, balik idea. Kalau sekarang soalan saya aktiviti kedua. Digit tak boleh ulang. So, untuk digit pertama, okey, atau mungkin kita lukis semula. Okey, cikgu lukis semula. Okey. Kali ini tak boleh ulang punya. So, digit 1, cikgu masih boleh 1, 2 ataupun 3. Tapi untuk digit 2, adakah cikgu masih ada 3 caban? Idea? Saya 2 cabang. 2 cabang. Apa cabang yang ada? 2, 3. 3. Kalau untuk ini? 1, 3. 1, 3. Kalau ini? 2, 1. 1, 2.
Tak 21, 12 tak kisahlah hanya mungkin ikut kebiasaan kita lepek biasa tulis ikut urutan lah. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Janji cabang itu betul 1, 2. Bila pergi digit 3? Ada berapa cabang? Idea? Ada berapa Ada cabang? 3. Ada 3 cabang. Digit tak boleh ulang 3 kot. 3 tu. Yang mana ni? Yang mana? Yang ni, yang digit ketiga ni. Digit 1. Okey. 1 lah. 1 di sini masuk awal ke 1 cabang? 1 cabang. 1 cabang. Apa nombor yang cikgu boleh tulis? 3. 3. Kalau ini? 2. 2. Kalau ini? 3. 3. Kalau ini? 1. Kalau ini? 2. Kalau ini? 1. Okey. Kalau kamu tengok jawapan pertama inilah 1, 2, 3. Ini 1, 3, 2. Ini 2, 1, 3. Ini 2, 3, 1. Ini 3, 1, 2. Ini 3, 2, 1. Kalau kamu tengok inilah nombor-nombor cikgu highlight kuning tadi. 3, 2, 1. 3, 1, 2. 2, 3, 1. Apa lagi? 2, 1, 3. Nampak? 2, 1, 3. Kemudian 1, 3, 2. 1, 2, 3. Itu sebabnya kita hanya ada, kalau kamu bilang kita hanya ada 2, 4, 6. 6 cara. Boleh? So di sini kamu akan nampak kalau saya gunakan gambar raja pokok, lepek senang, saya tahu ada berapa cara sebab cikgu boleh shortcut sikit. Cikgu boleh shortcut sikit. Okey, sekarang kita pergi kepada 4 ya. Okey, kali ini aktiviti pertama, cikgu nak kamu susunkan 4 digit ini tapi tidak ada ulangan. So, cikgu tidak gunakan teknik ini sudah sebab nanti awak banyak kena buat kan. So, kita gunakan teknik gambar raja pokok Kita gunakan teknik gambar raja pokok. Okey Okey, so aktiviti pertama ialah kita akan susun ke 4-4 lah, tapi tak boleh ulang Susun ke 4-4 tapi tak boleh ulang Afiq kita buat. So untuk gambar raja pokok yang pertama ini ada berapa cabang cikgu kena lukis? 4. Boleh? 1, 2, 3, 4. Okey. Untuk kedua ini? Ada 3. Ada 3. 2, 3, 4. Cikgu tidak ulang untuk ini sebenarnya idea samalah, hanya angka berbeza saja. Boleh Boleh faham kan? Yang ini ialah 1, 3, 4 dan seterusnya. Kalau tidak nanti gambar raja pokok cikgu sangat besar. Sebab kita punya minat bukan nak tahu apa semua susunan yang ada, kita nak tahu ada berapa cara je. Okey. So, idea kita sambung untuk seterusnya berapa cabang? Ada 2 cabang. Ada 2 cabang iaitu 3, 4. 3, 4. Kalau untuk ini? Kalau tu 4, 2. 4, 2. Kalau ini? 3, 2. 3, 2. So kalau kamu buat untuk sebelah sini pun akan sama kan? Ada 2 cabang. Ada 2 cabang tapi nilai berbeza lah. Okey, sambung lagi sebab kita sekarang ada 4 huruf. Ini ada berapa cabang? 1. 1. Ini ada apa nombor dia? 1 cabang. Apa nombor dia? Nombor dia 4. 4. Ini juga 1 cabang kan? Apa nombor dia? 3. 3. Ini? 2. Ini? 4. 4. Ini? 2. Ini? 3. 3. Okey. Cikgu kecilkan Logical thinking Logical thinking untuk untuk sini sampai sini ada berapa cara? 6. 6. Sini kita tak lukiskan, tapi kalau saya buat ada berapa cara? 20 apa? Yang mana? Untuk kawasan ini kita tak buat habis. Tapi kalau cikgu buat habis, asal agaknya ada berapa cara?
Ada 6 juga. Ada 6. Untuk ini? 6. 6. Untuk ini? 6. Semua ada berapa cara? Ada 24. 20. Okey, 24 cara. Mungkin akan cikgu kenapa 24? Tadi kita sudah 27. Kamu jangan lupa tadi 27 punya ialah Ulang. yang pengulang punya. Okey, kalau kamu tengok tadi ya, mana pergi? Tadi yang 27 punya ialah yang boleh ulang. Yang tak boleh ulang tadi baru 6 cara. Okey? So bila 4 huruf kita ada 24 cara. Kita ada 24 cara. Okay. Kita ada 24 cara. Okey, sekarang kalau soalan saya minta susun 2 nombor saja. Okey, minta susun 2 nombor saja dan tak boleh berulang. Juga tak boleh berulang. Susun ada 4, maksudnya kita tak akan ambil semualah, kita hanya ambil 2 daripada dia. So, apa yang cikgu kena motivate kepada gambar raja pokok ini ya? Damia boleh. Kalau cikgu kakak hanya nak susun 2. Gambar raja pokok ini tahu tak macam mana nak motivate dia? Ataupun cikgu kena lukis baru? Tak faham maksud cikgu? Tak apa. Tak apa, kita buat semula. Kita buat semula. Kalau sekarang cikgu susun 2 nombor aja. Cikgu susun 2 nombor saja. So, mula-mula ada berapa cabaran, Damia Anis? Damia? Angka kita 1, 2, 3, 4. Ada 4 cabaran jugalah kan? 1, 2, 3, 4. Okey. Untuk seterusnya? 3. So, contohnya apa dia untuk ini? 2, 3, 4. Okey. Kemudian begitu juga untuk inilah ya, cikgu tak buat. Okey. Seterusnya? Tak ada seterusnya sudah. Sebab kita sudah susun 2. Faham? Kita sudah susun 2, so tak ada seterusnya. So kita akan terus buat ini ya. So sini ada berapa cara, Tamia? Ini 1, 2, 1, 3, 1, 4. So ada berapa cara? 3. Okey, semasa suara you lembut sikit. Yang ini berapa cara? 3. Ini? 3. Ini? So semua berapa? 12. Okey. So kalau sekarang soalan minta saya susun, cikgu ada 12 cara. Kalau setakat susun 2 nombor. Okey. So untuk buat soalan ini kita ada cara yang paling tradisional ialah kita macam tadilah pergi susunkan dia, lepas tu tulis ada berapa cara. Okey. Cara kedua yang kita boleh pakai, ialah kita gunakan gambar raja pokok. Maka pemikiran kita lebih tersusun. Tapi sebenarnya kita ada satu cara yang lagi senang. Cara itu dipanggil sebagai petua pendarapan. Petua pendarapan. So, tarifah untuk petua pendarapan nanti juga akan terangkan apa maksudnya. Dia kata kalau satu peristiwa boleh berlaku dalam M cara dan perkara kedua boleh berlaku dalam N cara, maka kedua-dua itu boleh berlaku dalam M darab N cara. Maksudnya macam ini. Kita balik kepada soalan tadi. Okey? Soalan tadi. Okey, cikgu tanya kamu ada berapa nak cara untuk susunkan 2 nombor ini dan boleh berulang. So apa yang awak fikirkan ialah okey, untuk susun nombor pertama dan nombor kedua. Untuk susun nombor pertama saya ada berapa cara kalau saya ada 2 nombor? Hanan? 2. Okey, dan jika nombor itu boleh berulang, bila saya nak susun nombor kedua, saya ada berapa cara? Hanan? 4. Tak. Untuk susun nombor kedua. 2. So akhirnya 2 darab 2 sama dengan 4. Saya ada 4 cara. Inilah yang dipanggil sebagai petua pendarapan. Okey. Kita pergi kepada aktiviti yang kedua di mana kita tahu sudah jawapan dia ialah 2.
Tapi macam mana kita gunakan petua pendarapan untuk dapat jawapan ini So untuk B ni cikgu pun nak susun dua nombor. Nombor pertama, nombor kedua. So untuk susunkan nombor pertama, saya ada berapa cara, Nisa? Kalau saya ada angka macam ini, saya ada berapa cara? 2 ke? 2. Okey. Dan sekarang sorak di sini selepas awak susun nombor itu tak boleh pakai semula. Maka bila saya nak susun nombor kedua, satu nombor sudah tak boleh pakai, saya tinggal berapa lagi nombor boleh pakai? 1. Itu sebabnya dapat 2 cara tadi. Okay, mungkin kamu kata kenapa nak buat kerja ini? Yalah, nombor macam cikgu ni 1 dan 2, awak memang akan rasa cikgu buat ini jauh lebih cepat dan faham. Buat ini kena fikir. Tapi macam tadi, bila kita sampai 4 digit, nak buat benda ini kan leceh sikit. So kalau kamu boleh gunakan petua pendarapan, dia lebih senang. Okey, cikgu sambung dulu untuk 3 digit dulu. Okey, buanglah ya. Ini sebenarnya cikgu penerangan aja. Keadaan sebenar memang kita keadaan sebenar memang kita tak akan buat. Terus terang, kita tak akan buat kerja ini. Leceh kerja macam ini. Ya. Macam mana ni? Cikgu move dia ke sini lah. Kamu tengok tadi cikgu bagi 3 digit, cikgu tanya awak berapa cara untuk susunkan untuk susunkan 3 digit ini tapi boleh berulang. So kita gunakan petua pendarapan So sekarang saya perlu susun 3 nombor. So ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ataupun dalam petua pendarapan tadi kita kata peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3. Okey. So untuk ini kalau sekarang syarat saya ialah dia boleh berulang dia boleh berulang. Irene, ada berapa cara saya untuk susunkan nombor pertama ini? 3. Untuk nombor kedua? 3. Nombor ketiga? 3. So kalau kamu darat, itulah dapat 27. Boleh? Okey. Untuk bawah ini, kali ini cikgu tak pernahkan kamu ulang. Tapi tetap nak susun 3 nombor kan? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey. Syifa, berapa cara untuk saya susunkan nombor pertama? 3. Okay. Kamu kena ingat, bila cikgu susun nombor pertama, salah satu nombor saya tak boleh pakai sebab dia tak boleh ulang. So, bila saya nak susun nombor 2, saya tinggal berapa cara? 2. Bila nak susun nombor 3? 1. So, kalau kamu darab ini, itulah dapat 6. Boleh? So nampak, okay. Kalau bila nombor digit kita banyak, kita gunakan petua pendarapan jauh lebih senang. Tapi apa maksudnya 6 ini? Itulah yang tadi kita buat itulah. Okay, kita pergi kepada yang 4 digit punya. Okay, cikgu bagi 4 digit, cikgu suruh kamu susun semua. Bila cikgu suruh kamu susun semua, maksudnya cikgu suruh kamu susun 4 nombor lah kan? Okay, ada 4 nombor. Dan kali ini cikgu kata tak boleh ulang. Tak boleh ulang. Fatin, nombor 1 berapa cara? 4. Nombor 2? 3. Nombor 3? 2. Nombor 4? 1. So, bila kamu darab ini, cuba tekan kalkulator. Untuk dah ini 24. Darab kan? Darab tak. Petua pendarapan. Lepas awak dapat, awak darab. Dapat 24. Okay. Sekarang kita pergi kepada B. Kali ini, walaupun cikgu bagi 4, tapi cikgu hanya minta awak susun 2 sahaja. Maksudnya kita hanya ada nombor pertama, nombor kedua. Okey ya. Idea? Nombor 1 berapa cara? Tak boleh ulang tapi susun 2 nombor. Cikgu bagi 4 nombor. Nombor 1 ada berapa cara? Idea? Sekejap. 4 kot. Yalah, iaitu kita boleh susun 1, 2, 3 ataupun 4. So ada 4 cara. Ada 4 cara. Okey. So tapi ini awak ingat sekarang kita tak boleh ulang. 1,
Sekarang cikgu nak susun nombor 2. So maksudnya antara 4 nombor ni salah satu cikgu tak boleh ambil. So bila cikgu nak ambil nombor 2 ada berapa cara? 3. 4 kali 3. 3. Kamu tengok darat dapat 12. Ya. Okay, faham? Itulah maksudnya petua pendarapan. So kalau kamu gunakan petua pendarapan jauh lebih senang kan? Okay. So sekarang kita tengok soalannya. So ini maksud dia lah ya. So kalau untuk aktiviti tadi yang masuk di sini peristiwa ialah nombor pertama, nombor kedua. Itu maksudnya. Jika nombor pertama boleh berlaku, okey, ataupun boleh tulis dalam M cara. Nombor kedua boleh tulis dalam N cara. Maka dua-dua nombor ni boleh tulis dalam N cara. So kalau kita ada banyak peristiwa kita darat ajalah. Macam tadi kan ada 4 nombor, kita darat sampai 4 nombor. Okey, dan benda ini bukan hanya untuk nombor, untuk huruf, untuk orang, semua boleh. Semua boleh. So kita tengok dalam modul kamu contoh pertama. Cikgu tanya ada berapa cara untuk menentukan bilangan cara kalau saya labungkan sekeping duit siling dan sebiji dadu secara serentak. So di sini kita ada 2 peristiwa. Okey, peristiwa pertama ialah melambung sekeping duit siling. Peristiwa kedua ialah sebiji dadu. Boleh? 2 peristiwa. So mula-mula kamu kena fikirkanlah untuk melambungkan sebiji duit siling ada berapa cara ataupun ada berapa kemungkinan. Kalau saya lambungkan duit siling, saya ada 2. Itu sama ada kita tapak kepala ataupun kita tapak ekor. Boleh? Okay, lepas tu kita tengok ini pula. Untuk labungkan sebiji dadu, berapa kemungkinan kita ada? 6. 6. Sebab kita mungkin dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada berapa cara untuk tentukan? Ada berapa cara untuk tentukan? Afiq? Darab je ke teacher? Ya, petua pendapat. Kita darab ajalah. So kita dapat 12. berapa cara? Iaitu 12. Okay. Kalau kamu nak tanya cikgu apa itu 12? Itulah dia kepala angka 1, kepala angka 2, kepala angka 3. Itulah dia. Kemudian kepala ekor kan? Ekor 1, ekor 2, ekor 3, ekor 4, ekor 5, ekor 6. Kalau kamu nak tanya cikgu apa itu 12 cara itu? Inilah 12 cara dia. Tapi soalan tak akan tanya awak lah. Soalan tak akan tanya awak. So awak tak payah senaraikan dia. Asalkan awak tahu 12. Okey? Tapi kalau kamu kata cikgu saya tak erti tapi saya boleh senarai, maka tak apa. Awak pergi senaraikan semua lepas awak bilang ada berapa cara. Boleh ya? Tapi kalau boleh gunakan petua pendarapan jauh lebih senangnya. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh kedua. Okey, ada satu mangga yang kita boleh kunci dengan angka punya. Okey, soalan tanya ada berapa cara seseorang ini boleh teka kod untuk mangga ini. So, mangga ini dia punya kod ada berapa digit? Okey, kita pilih orang ya. Okey, Damia, ada berapa digit untuk mangga ini? Dia punya kod 3 soalan pun sudah beritahu kita kod 3 digit. Kalau awak tengok inilah itulah 3 digit dia. Contohnya kalau kamu tengok mangga yang dia tunjuk kepada kita ialah 000. Okey, boleh? Jangan. Saya main kacau-kacau. Okey, balik sini. Okey so kita ada 3 digit lah So peristiwa kita ialah digit pertama, digit kedua, digit ketiga Okey. Soalan ni dia tak beritahu kita nombor ini boleh berulang ataupun tak boleh berulang. Tapi mangga ini kamu pernah tengok kan? So sebenarnya dia boleh ulang ke tak boleh ulang? Ini gunakan pengetahuan am kamu. So Tamia awak rasa boleh ulang ke tak boleh ulang? Maksud saya mungkin nak tengok ini dia pun bagi awak 000. Boleh ulang ke tak boleh ulang? Boleh ya. So kita nak tanya itu. So untuk digit dalam kod kita ada berapa cara? 3. Dalam singa ini ada berapa angka? 3. Kamu pernah tengok Dami, you pernah tengok mangga jenis ini tak?
ini kadang-kadang ada dalam luggage kita pun ada. Pernah kan? Kalau cikgu pusing ini, berapa angka cikgu boleh nampak? Cikgu boleh nampak 0, 1, 2 sampai? Kalau cikgu setakat pusing ini aja, pusing yang pertama aja. Pusing yang pertama ini, cikgu boleh nampak nombor apa? Mungkin boleh nampak 0 seperti yang ditunjukkan, ataupun 1, 2, 3, ada lagi. Boleh nampak 4? Boleh kan? Sampai? Boleh nampak 9. Ya. So ada berapa cara? Satu-satu. Untuk ini ada berapa cara? Sini ada berapa nombor? 9. Sorry. Dan mungkin saya jumpa orang sebab ada apa echo di belakang. Susah cikgu nak dengar. Sorry ya Tamia. Hanan. Tamia sorry ya sebab bising cikgu tak dapat dengar. Hanan. Ya. Okey. Ada berapa cara untuk basuh digit pertama? Kalau cikgu pusing ini 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 bukan 9 10. Boleh faham kenapa 10? Kamu jangan lupa ada satu lagi 0. Bagaimana untuk kalau cikgu pusing yang kedua ini? Alamak. Kalau cikgu pusing yang kedua ini? Kalau cikgu pusing yang kedua, ya, tak payahlah. Kalau cikgu pusing yang kedua ini, cikgu pun akan nampak 10. Kalau cikgu pusing yang ketiga ini? 10. So semua ada berapa cara? 30. Petua pendarapan. 1000. 1000 kita darab bukan tambah So kita ada 1000 cara. So kalau kamu nak tanya cikgu apa 1000 cara itu, maksudnya awal mula tulislah 000, 001, 002. Pergi tulis. Tulis sampai bila? Sampai 999. So semua ada 1000 cara. Boleh? Ingat petua pendarapan. So bila kamu fikirkan setiap peristiwa ini ada berapa cara, lepas tu awak sepatutnya darab bukan tambah. Okey Tamia boleh ya? Boleh. Sebab tadi cikgu tutup awak bising sangat. Tamia okey ya? Faham? Bukan macam tadi. Tadi ialah setiap satu ni memang kita cikgu boleh tulis 3 nombor aja. Yang ini kita boleh tulis 10 nombor. Ikut soalannya. Okey, kita sekarang pergi kepada ini pula. Okey, cikgu pakai huruf. Okey, so cikgu pakai perkataan COVID. COVID ada 5 huruf di sini. Cikgu tanya ada berapa cara untuk susunkan semua huruf ini tanpa ulangan. Irene. So sekarang cikgu nak gunakan petua pendarapan So di sini ada berapa peristiwa ataupun berapa huruf cikgu kena susun? 5. Okay, so kita ada huruf 1, huruf 2, huruf 3, huruf 4, huruf 5. Okay, so cikgu susun huruf pertama ada berapa cara? 5. Huruf kedua? 4. Okay, kita sudah kurang 1 sebab soalan kata tak boleh ulang Huruf ketiga? 3. Huruf keempat? 2. Huruf kelima? 1. So semua ada berapa cara? 120. Okay, so kita akan darab benda ini dan jawapan dia 120 cara. Okay, kalau soalan ini dikeluar dalam exam, inilah cara awak tulis inilah pengiraan dia, inilah jawapan dia. Boleh? Jangan terus bagi saya 120 dah. Kalau awak, sebab sekarang kamu punya exam, soalan paper 1 ke paper 2, dia ialah soalan semak kaedah baru semak jawapan. So kalau soalan ini keluar dalam paper 1 pun, awak kena tunjuk kaedah baru tunjuk jawapan. Kecuali soalan ini baru 1 markah. Sebab kalau soalan ini baru 1 markah, maksudnya tulis jawapan terus bagi awak.
Tapi kalau soalan ini ada 2 markah, maksudnya dia ada markah kaedah, dia ada markah jawapan, maka awak kena tunjukkan kaedah awak. Okay, mana awak dapat 120? So kalau awak pakai teknik senarai, apa kita senaraikanlah 120 huruf tersebut. Kalau kamu gunakan gambar raja pokok, awak lukislah gambar raja pokok itu sehingga cikgu nampak 120. So kalau kamu gunakan petua pendarapan, awak gunakan ini. Dan besok kita akan tengok soalan ini, soalan C ini, dia ada satu cara lagi. Dia ada satu cara lagi, Okey. Tapi hari ini sebab cikgu hanya ajar petua pendarapan, so cikgu hanya ajar cara ini. Siapa yang ada tuition tajuk ini mungkin akan rasa, cikgu kenapa pakai ini? Padahal ada satu rumus kami belajar di tuition. Itu cikgu akan ajar besok. Cikgu kena ajar ini dulu sebab soalan mungkin boleh tanya macam-macam jenis. Cikgu kena bagi semua kemungkinan yang ada. Okey, kita pergi kepada D. Okey, kali ini masih perkataan COVID. Okey, masih tak boleh ulang. Tapi kali ini cikgu hanya minta susunkan 3 huruf. Susunkan 3 huruf. Okey, siapa pula? Fatin? So macam mana? Ya. Aduh. Ya. Okay, perkataan masih COVID, masih tak boleh ulang. Tapi cikgu minta susun 3 huruf. Boleh. So macam mana buat? 5, 5, 4, 3. Dah tu je. Okey, so kita hanya ada 3 huruf saja. Sebab soalan kata 3. So dalam nombor dia 5, 4, 3. Dan kita darab. Jawapan? 60. Boleh? Itulah dipanggil sebagai petua pendarapan. So ini yang cikgu nak ajar hari ini. Dan latihan untuk hari ini ialah latihan 4.1.1. Ada berapa? Ada 5 soalan ada 5 soalan dan cikgu sengaja bagi soalan yang melibatkan kehidupan harian kehidupan harian dan kamu sendiri fikirkanlah. Okey, tapi mungkin cikgu bimbing sikit. Okey, untuk soalan pertama ini nanti cikgu panggil dia sebab sekejap macam ini ialah huruf. Kalau ini ialah digit. Kalau ini depan ialah duit silin, belakang ialah dadu. Tapi cikgu panggil dia sebagai 1 peristiwa, 2 peristiwa boleh Ini 2 peristiwa, ini 3 peristiwa, ini 5 peristiwa, ini 3 peristiwa. Cikgu panggil istilah matematik dia peristiwa. So cikgu nak tanya untuk soalan 1 ini ada berapa peristiwa yang cikgu perlu darab nanti? Balik kepada atas lagi. Idea untuk soalan 1. 3 kot. Okey, ada 3 Okey, kenapa tahu ada 3? Sebab tahu 3. Pasal Dia tu kata kan permainan kategori dan kita ada 3 kategori. Okey. Okey, fikir sendiri Yang seterusnya cikgu tak cakap, kamu buat sendiri Sebab masa ada cikgu bimbing sikit. Afiq, soalan 2. Soalan 2. Apa ya? Okey, soalan 2. Ada dalam modul kamu Okey, ini berapa peristiwa? Ada 2. Ada 2 peristiwa. Kenapa? Mana dapat ID 2? Sebab awak nampak 2 angka, 1 5, 1 4. Soalan objektif dan 1 pilihan. Ya kot? Dia nak jawab set ini ada berapa soalan dalam tu? Ada berapa soalan dalam kertas ini? Oh, ada 5. Ada 5. So maksudnya dia akan jawab sebanyak 5 kali. So ada berapa peristiwa? Ada 5. Ada 5 peristiwa. Apa dia kamu fikir sendiri. So maksudnya soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5. Dan lepas tu awak sendiri fikirkanlah untuk jawab soalan 1 ada berapa Cikgu tak jawab. Kamu jangan cakap. Orang lain tolong fikirkan. Okey. Soalan 3. Soalan 3. Sampai siapa sudah? Akhir? Macam mana soalan 3A ini? 5. Dia punya perjalanan macam mana kalau kamu baca ayat ini? Maksudnya dia mula daripada rumut
Lepas tu dia pergi ke mana? Setiawan 5 jalan. Setiawan. Lepas itu Setiawan pergi air tawar 4 jalan. Okey, sini ada 4 jalan. Sini Lumut lima Lumut jalan. Setiawan 5. Okey. Lumut Setiawan 5, Setiawan air tawar 4. Okey. Itu perjalanan dia. Pergi dan balik. Dia kata berapa cara dia boleh buat jika perjalanan pergi dan balik? 9. No. Sekarang kamu kena, cikgu nampak awak pakai tambah tau. Ketua pendarapan, kita mesti darat. Tapi sekarang masalahnya ialah berapa nombor saya kena darat? Macam tadi soalan 1, 3 nombor kena darat. Okey, 3 nombor kena darat. Soalan 2, 5 nombor saya kena darat. Soalan 3A, berapa nombor saya kena darat? Perjalanan dia ialah pergi dan balik. Maksudnya dari Rumut, dia pergi ke mana? Pergi ke air tawar. Balik ke mana? Balik ke mana? Balik ke Lumut. Balik ke Rumut. Okay. Soalan 3A, dia gunakan jalan yang sama. Kalau setakat cikgu tulis macam ini, boleh tak? Rumut pergi Setiawan, Setiawan pergi air tawar. Boleh. Boleh. Apa bezanya dengan 3B? Sama. Juga cikgu akan tulis Rumut sampai Setiawan, Setiawan sampai air tawar. Boleh. Apa kegunaan cikgu tulis ini? Perjalanan pergi dan balik. Dia kena balik ke Lumut. Jadi air tawar ke Setiawan ke Lumut balik. Dia kena air tawar pergi kepada Setiawan, pergi kepada Lumut balik. Okay. Tapi soalan 3A, cikgu tak buat belakang. Memang tak payah buat belakang. Jawab soalan 3B saya kena buat. Kenapa? Kalau tak guna jalan yang sama. Okay. So kalau kamu tengok soalan 3A, cikgu kata menggunakan jalan yang sama. Maksudnya kalau awak pergi dengan cara itu, awak balik pun dengan awak pergi dengan jalan itu, balik pun dengan jalan itu. So bilangan cara dikira sebagai 1. Tapi bila soalan 3B, soalan 3B, okay. Kamu pergi dengan balik tak boleh gunakan jalan yang sama. 2 cara. So, kamu kena fikirkanlah saya pergi, apa cara yang saya boleh pakai, balik dia akan jadi cara lain. So, kita terpaksa gunakan, okay. Ataupun senang awak bayangkan, mungkin cikgu cerita sikit. Katakan, alamak masa saya. Katakan ini sekolah. Okay, ini rumah awak. Ini rumah awak. Kalau awak pergi dan balik gunakan jalan yang sama, maksudnya awak pergi ikut ini, balik pun ikut ini. Okay. Katakan kita ada 2 jalan ya. Satu jalan ialah panjang sikit jalan. Okay. Tapi soalan 3A kata kalau awak pergi dengan jalan ini, awak balik pun dengan jalan ini. So akhirnya saya tak payah fikir keadaan balik lah. Saya hanya fikir pergi aja. Pergi ada berapa cara? 2 cara. Maka balik berapa cara? Balik 2 cara. Itu juga dia. So kita hanya fikir sampai pergi, tak payah fikirkan balik. Tapi kalau soalan kata tidak menggunakan jalan yang sama, maksudnya dia pergi, dia mungkin pelaku, dia pergi pakai cara ini, dia balik dengan cara ini. Bukan mungkin, mesti, sebab dia kata tak boleh gunakan jalan yang sama. So waktu itu bila kita fikir, kita kena fikir 2 kemungkinan lah. Kita kena fikirkan 2 kemungkinan. Boleh ya? Okay, balik sini ya. Okay, so di sini awak akan fikirkan sendiri. Soalan ini memang tricky sikit ya. Kamu kena fikirkan, okay, sini ada berapa cara, sini ada berapa cara, awak darat. Okay. Tapi tidak menggunakan jalan yang sama, awak fikirkan, ada 4 jalan kita akan pakaikan. Lumut ke Setiawan, Setiawan kepada air tawar kepada Setiawan, Setiawan kepada Lumut. Ada 4 jalan kita akan, perjalanan kita akan lakukan.
Dan kamu kena ingat soalan kata tidak boleh gunakan jalan yang sama. Maksudnya kalau Lumut pergi kepada Setiawan, kalau mesti melalui the store. Bila nanti balik Setiawan nak balik Lumut, tak boleh pakai jalan yang melalui the store. Mungkin kena pakai jalan yang melalui Eyong. Sebab dia kata tidak boleh gunakan jalan yang sama. Kamu fikirkan, lepas tu baru cikgu ajar, baru cikgu terangkan besok kalau jawapan kamu salah. Okay, soalan 45 awak fikirkan sendiri sebab masa saya sudah habis. Teacher, yang 3A tu kenapa 2 je jalan peristiwa tu? Kenapa? Bukan 4 ke? Sebab dia kata balik. Kamu rasa ada berapa?